Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kita baru menyambut Isra' Miraj, dan saya pun difahamkan semalam sudah pun ada ustaz yang bagi pengisian tentang Isra' Miraj, betul ya? Hari ini saya tidak bercadang untuk beri ceramah tentang Isra' Miraj itu sendiri, tetapi mungkin saya akan timbulkan ataupun saya akan menjawab soalan-soalan yang biasa ditimbulkan sekitar Isra' dan Miraj. Kalau kita lihat daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas peristiwa Isra' Miraj ni, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra' dan Miraj kembali ke Mekah, bila ceritakan kepada orang-orang Mekah pada waktu itu termasuk orang Islam tentang Isra' Miraj, bukan saja musyrikin yang memperolok-olokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada juga orang Islam yang murtad, keluar daripada agama Islam. Tetapi pada waktu yang sama kita juga ada sahabat Nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq sebagai contoh. Apabila disampaikan kepada beliau tentang peristiwa Isra' Miraj, dia kata kalau Nabi kata itulah dia benarkan terus, itulah iman dia. Hari ini kita sebagai orang Islam sangat mudah bagi kita untuk mengatakan apalah orang-orang Islam dulu tu boleh murtad, kenapalah tak nak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saya bertanya kepada diri saya sendiri, misal kata contohnya kalau saya lahir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau saya berada pada ketika itu, apakah keputusan saya pada waktu itu? Of course kita tak ada jawapan yang pasti ya, tetapi ini sebagai satu peringatan kepada diri kita sendiri. Jangan kita rasa macam apa ni, oh aku ni memang akan beriman, aku akan begini, aku akan begitu. Tetapi iman ini adalah kurnia daripada Allah SWT. Hidayah ni datangnya daripada Allah SWT. Itu satu peringatan pada diri kita. Hari ini, itu kita cerita dulu, hari ini pun orang mempersoalkan tentang Isra' dan Miraj. Kalau kita lihat peristiwa Isra', iaitu daripada Mekah sampai ke Masjid Al-Aqsa, dan kemudian Miraj ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha sebagai contoh, dan kemudian kembali ke Masjid Al-Aqsa dan kembali ke Mekah dalam satu malam. Kalau zaman itu mereka nak berjalan ini, dikatakan nak pergi daripada Mekah sampai ke Masjid Al-Aqsa pun ambil 1 bulan, balik 1 bulan. Tapi macam mana Nabi boleh pergi dalam waktu 1 bulan, 1 malam boleh pergi dan balik? Ada yang mengatakan tempat tidurnya masih lagi panas. Sehingga kan hari ini bukan saja orang bukan Islam yang mempersoalkan ini, tetapi ada juga orang-orang Islam sendiri rasa ragu-ragu dengan peristiwa ini. Hari ini brothers and sisters, di antara orang-orang murtad yang kami jumpa, yang kami counselling, termasuk juga dengan orang-orang Melayu Islam. Dan ramai daripada orang Melayu Islam ni, dia bukan masuk agama lain, tetapi dia jadi agnostik. Agnostik tu mereka macam 50-50 antara Tuhan ni wujud atau tak wujud. Mungkin ada satu kuasa besar, betul ke Allah ni wujud? Dia ada keraguan dalam diri dia. Jadi hari ini insya-Allah saya akan cuba jawab. Saya akan cuba jawab mengikut kepada neraca masyarakat hari ini yang banyak menggunakan sains dalam jawapan-jawapan mereka. Tetapi sebelum itu, ingin saya nyatakan di sini, sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak memerlukan jawapan daripada sains untuk beriman. Sebagai orang Islam, kita beriman. Bila dalam Al-Quran mengatakan sesuatu perkara, kita yakin itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis-hadis sahih
dinyatakan sesuatu perkara, kita yakin itu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar, kita taat, dan kita tidak memerlukan penjelasan-penjelasan tambahan semata-mata kita nak beriman, tidak. Tetapi jawapan pada hari ini lebih kepada orang yang tidak mempercayai, orang yang mempunyai keraguan. Sebagai contoh, bagaimana peristiwa Isra' Miraj daripada Mekah sampai ke Masjidil Al-Aqsa. Miraj kembali Masjid Al-Aqsa dan kembali ke Mekah berlaku dalam satu malam. Hari ini alhamdulillah, mengikut ilmu sains yang kita ada hari ini, kita dapat berikan penjelasan. Alhamdulillah. Ini sebagai secara ringkas, sebab sebelum ini dalam salah satu daripada tazkirah sebelum ini sudah pun kita ceritakan tentang special theory of relativity daripada Einstein. Itu kajian tentang photons of electromagnetic radiation. Dan dalam kaedah sains ni, photons ataupun cahaya, ianya bergerak pada kelajuan cahaya, iaitu 186,000 batu sesaat ataupun 300,000 kilometer satu saat. Bila kita sebut satu saat, cahaya itu bergerak lebih kurang 300,000 kilometer dalam satu saat, bukan satu jam ya. Itu pada kelajuan cahaya. Dan menurut hukum fizik, apabila sesuatu bergerak semakin laju, masa akan jadi semakin perlahan. Dan pada kelajuan cahaya, masa terhenti, masa jadi kosong terus. Itu fizik, bukan saya cakap ni. Ini ikut fizik, ikut sains. Dan sekarang ni sebagai satu penjelasan, sebagai satu contoh, saya tak kata itu yang berlaku, saya tak kata begitu, tetapi sebagai satu penjelasan, sebagai satu contoh. Katakan apabila Nabi SAW menaiki buraq, berlaku Isra' dan Miraj dan seterusnya, boleh jadi, saya kata boleh jadi, buraq tadi bergerak pada kelajuan cahaya. Dan bila ianya bergerak kepada kelajuan cahaya, menurut fizik, masa terhenti, masa jadi kosong. Jadi boleh jadi seluruh peristiwa Isra' Miraj ni berlaku pada kelajuan cahaya. Dan sekiranya ia berlaku pada kelajuan cahaya, semuanya boleh berlaku masa terhenti. Ini bukan lagi kita cerita pasal dongeng atau apa-apa, tidak. Ini menurut hukum fizik sendiri. Cuma kalau ikutkan kemajuan manusia pada hari ini, belum lagi dapat mencipta sesuatu yang boleh bergerak, maksud saya material ya, yang boleh bergerak pada kelajuan cahaya. Tapi kalau ikut teori fizik tadi, pada kelajuan cahaya masa terhenti. Dengan lain perkataan, peristiwa Isra' Miraj ini menurut jawapan daripada fizik sendiri bukanlah satu perkara yang mustahil bagi akal manusia. Sekali lagi saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai orang Islam yang beriman, kita tidak memerlukan jawapan daripada sains untuk kita percaya. Kita dengar, kita taat. Tapi jawapan-jawapan begini mungkin akan mengukuhkan lagi iman kita, insya-Allah, tetapi ia lebih untuk memberi jawapan kepada orang yang mempersoalkan. Jadi dengan lain perkataan, kepercayaan Isra' Miraj bukan satu kepercayaan yang tidak masuk akal. Itu yang saya nak sebut di sini. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Perkara kedua tentang Isra' dan Miraj. Biasanya dalam ceramah-ceramah daripada ustaz-ustaz, bila cerita tentang Isra' dan Miraj, mereka akan banyak fokus kepada solat. Bagaimana diperintahkan untuk solat 50 waktu sehari, sehingga dikurangkan sehingga menjadi 5 waktu sehari. Tetapi pada hari ini saya nak fokus kepada perkara yang lain dalam Isra' Miraj. Kalau kita lihat sepanjang peristiwa Isra' Miraj tadi, okey, Nabi Muhammad SAW juga telah berjumpa dengan nabi-nabi di langit-langit. Antara nabi-nabi yang Nabi Muhammad jumpa adalah termasuk Nabi Adam AS, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, juga Nabi Musa dan Nabi Ibrahim AS.
point ataupun angle yang saya nak masuk ialah agama Islam bukan diasaskan ataupun dimulakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam ni bukan usianya 1400 tahun, tidak. Tetapi agama Islam ini sejak Nabi Adam lagi. Agama Islam ni sejak azali lagi. Itu yang pertama. Yang keduanya, hari ini sebagai orang Islam hari ini, kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak dipisahkan dengan kisah-kisah nabi-nabi dahulu. Dan bila kita cerita tentang nabi-nabi dahulu, kita ambil dalam surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat nombor 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, katakanlah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan kepada kami, yang diturunkan kepada Nabi Adam, diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak-anaknya. Dan kita juga beriman kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga kepada Nabi Isa alaihissalam, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi semua. Dan kita adalah beragama Islam. So dalam Al-Quran sendiri menyebut tentang nabi-nabi dahulu, dan juga dalam ayat tadi menyebutkan kita tidak membeza-bezakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. So dalam ayat Al-Quran ini, dia adalah inklusif. Dia merangkumi kisah-kisah nabi-nabi dahulu. Dan kalau kita lihat contoh dalam surah Fatir, surah 35 ayat 24, dalam surah Nahl surah 16 ayat 36, dalam surah Ar-Ra'd surah 13 ayat nombor 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan telah kami hantar utusan kepada setiap kaum, kepada setiap umat telah dihantar utusan untuk memberi peringatan, untuk menyembah Allah dan jangan lakukan tagut, buat baik jangan buat jahat. Dengan lain perkataan, semua nabi-nabi dahulu membawa akidah yang sama, iaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari segi akidah, semua nabi-nabi ini tak ada beza. Akidah tak ada beza. Mungkin dari segi syariat berbeza, syariat, tetapi dari segi akidah tidak berbeza. Hari ini kita jumpa dengan orang-orang yang bukan beragama Islam. Contoh, kita berjumpa dengan orang Kristian. Contoh, kita berjumpa dengan orang Hindu, orang Sikh dan sebagainya. Bila kita jumpa dengan orang-orang Kristian sebagai contoh, mereka mengaku mereka mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam, tetapi dalam istilah agama mereka, dalam bahasa Inggeris, mereka sebut sebagai Jesus Christ. Boleh faham maksud saya ya? Mereka sebut sebagai Jesus Christ. Orang Kristian percaya Jesus Christ lahir tanpa bapa, lahir melalui, dalam orang Kristian akan sebut sebagai Mary, ataupun dalam kita sebut Maryam. Dan dalam agama Islam kita pun percaya Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa bapa dan ibunya adalah Maryam. Kita pun beriman benda yang sama. Orang Kristian percaya bahawa Jesus Christ ini adalah Christ, disebut sebagai Christ. Dalam bahasa Greek disebut Christos. Kalau dalam bahasa Hebrew disebut sebagai Mesiah, Messiah. Kita dalam agama Islam, kita pun percaya Nabi Isa alaihissalam adalah Al-Masih. Dalam bahasa Arab kita sebut Al-Masih. Contohnya dalam surah Ali Imran surah nombor 3 ayat 45, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Masih Isa ibnu Maryam. Al-Masih, Jesus the son of Mary. Itu terjemahan dalam kebanyakan Quran dalam bahasa Inggeris. So kita pun percaya Nabi Isa adalah Al-Masih. Kristian pun percaya Jesus Christ is Messiah. Tetapi bagi orang Kristian,
Maksud Mesiah itu membawa konsep ketuhanan bagi mereka. Dalam agama Islam, kita beriman pada Nabi Isa AS, tetapi Nabi Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Bagi orang Kristian, kebanyakan mereka percaya dalam konsep Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Bila sebut God the Son, mereka merujuk kepada Nabi Isa alaihi salam. Secara ringkas, kebanyakan denominasi Kristian, saya tak kata semua, tapi majoriti denominasi Kristian percaya Nabi Isa adalah anak Tuhan dan percaya Nabi Isa sebagai Tuhan. Tetapi kita sebagai orang Islam, kita beriman pada Nabi Isa, tapi Nabi Isa bukan anak Tuhan. Dalam Al-Quran, di banyak tempat Allah Subhanahu Wa Taala menafikan Nabi Isa adalah anak kandung Allah. Dinafikan. Contoh, dalam surah Al-Imran surah 3 ayat 59, dalam suratul Ikhlas surah nombor 112 ayat nombor 3 yang mana imam telah baca dalam solat maghrib tadi. Juga di dalam surah Yunus surah 10 ayat 68, surah Maryam surah 19 ayat nombor 88, ataupun surah At-Taubah surah nombor 9 ayat nombor 30 sebagai contoh. Dinafikan Nabi Isa bukan anak Tuhan. Dalam agama Islam juga dinafikan Nabi Isa bukan Tuhan. Ini disebut dalam surah Maidah surah nombor 5 ayat 17, surah Maidah surah nombor 5 ayat 73, dan juga disebut dalam surah Maryam surah 19 ayat nombor 30. Dinafikan Nabi Isa bukan Tuhan. Tetapi bila saya nak berdakwah dengan orang-orang yang bukan beragama Islam, katakan contoh dalam kes ini berdakwah dengan orang-orang Kristian, pada peringkat awal, pada peringkat permulaan, saya tak nak bincang perbezaan yang ada. Sebab kalau kita bincang perbezaan, ia akan menimbulkan konflik dan perselisihan. Dan pada peringkat awal, saya lebih suka cerita tentang persamaan yang ada, the similarities. Di sini saya bagi contoh persamaan. Dan kenapa saya mulakan dengan persamaan? Yang pertama, dalam Al-Quran sendiri, dalam surah Ali Imran surah nombor 3 ayat 64, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum alla na'budu illallah." Yang bermaksud, katakanlah kepada ahli kitab. Dalam Quran biasanya disebut ahli kitab, biasanya merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Katakan kepada ahli kitab, marilah kepada kalimah-kalimah yang bersamaan antara kami dan kamu. Bukan kalimah perbezaan, tapi kalimah persamaan, iaitu Allah na'budu illallah. Tidak ada yang layak disembah melainkan Allah. Jadi bila saya nak berdakwah dengan non-Muslim, peringkat awal kita masih baru lagi, saya akan fokus pada persamaan-persamaan yang ada, yang menjurus kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi perbezaan ini kita akan bincang kemudian, bila hubungan kita dah semakin akrab, semakin kita ni selesa antara satu sama lain, semakin kita ni terbuka mempercayai satu sama lain, waktu itu baru saya masuk kepada perbezaan. Tapi peringkat awal persamaan. Dan kalau dalam agama Kristian sebagai contoh, persamaan yang saya akan mulakan dengan mereka ialah perintah yang paling utama dalam agama Kristian, the most important commandment. Ini disebut dalam Bible, Gospel of Mark chapter number 12 verse number 29. Seorang lelaki bertanya dengan Jesus, apakah perintah yang paling utama? Lalu Jesus menjawab balik, Syama Israelu Adonai ilahaino Adonai ihad. Jesus Christ atau Nabi Isa dulu bukan yang cakap bahasa Inggeris ya. Baginda dulu cakap bahasa Ibrani, Hebrew language, lebih tepat lagi adalah Aramaic, yang bermaksud dalam Bible bahasa Inggeris, Hear O Israel, the Lord our God, the Lord is one.
Dengarlah orang Israel, Tuhan kamu, Tuhan kita, Tuhan adalah satu. Ini dalam Bible. Ayat yang sama ada juga dalam Old Testament, Perjanjian Lama. Book of Deuteronomy chapter number 6 verse number 4 oleh Nabi Musa alaihissalam, Moses. Ini dalam Bible menurut orang Kristian. Dalam Bible, dalam Deuteronomy chapter 6 verse number 4, Nabi Musa kata, Syama Israelu Adonai ilahainu adna ihad. Dengarlah orang Israel, Tuhan kamu, Tuhan kita, Tuhan adalah satu. Dalam Quran pun ada persamaan. Dalam suratul Ikhlas, surah nombor 112 ayat nombor 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu adalah esa, tunggal, satu sahaja. Sebenarnya dalam bahasa Arab kalau sebut satu ialah wahid, tapi dalam Quran sebut ahad. Ahad tak sama dengan satu. Kalau kita sebut satu, selepas satu ialah dua. 1, 2, 3, 4. Tetapi bila sebut ahad, selepas ahad tak ada dua. So ahad ialah satu sahaja. Okey, sekali lagi ya. Kalau ikut kepada Bible, Jesus sebut Adonai ihad. Moses sebut adna ihad. Dalam Quran sebut huwallahu ahad. Ahad, ihad, ihad. Arabic language, Aramaic language, Hebrew language. Jadi di sini saya akan berbincangkan dengan kawan-kawan Kristian bahawa dalam Bible pun menyebut kepercayaan kepada Tuhan yang satu. Dan hari ini kalau kita tanya orang Kristian, awak percaya berapa Tuhan? Jawapan mereka satu, tetapi tiga dalam satu. Mereka tak percaya Tuhan itu tiga, tak. Mereka kata Tuhan adalah satu tetapi tiga dalam satu. Okey, sekarang saya beralih. Kalau saya berbincang dengan kawan-kawan yang beragama Hindu sebagai contoh, saya akan rujuk kepada kitab-kitab dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu, kitabnya dibahagi pada dua kumpulan. Satu adalah Shruti, satu lagi adalah Smriti. Kalau Shruti bagi mereka itu ialah apa yang datang daripada Tuhan. Kalau Smriti adalah penjelasan, tafsiran, penerangan kepada apa yang datang daripada Tuhan. Kitab-kitab Hindu ni ada banyak. Kitab yang paling utama bagi mereka adalah Veda. Veda ni ada 4 jenis: Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, Atharva Veda. Ia kitab Upanishad, Puranas, Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Tirukkural, Tirumural dan sebagainya. So kitab yang utama bagi mereka itu adalah Veda. Veda ni Shruti. Dan ada sebagian ulama Hindu mengatakan termasuk juga dengan Upanishad. Jadi apa saya akan ambil contoh daripada kitab Veda dan Upanishad, sebab ini kitab yang paling utama. Kita ambil contoh dalam Chandogya Upanishad, kanto nombor 6, shloka nombor 2, mantra nombor 1 berbunyi ekam evat vityam. Maksudnya ialah Tuhan adalah satu tanpa nombor 2, tanpa ada yang dua. Dari segi makna serupa tak dengan Kul huwallahu ahad? Sebab ahad bererti satu tanpa ada dua. Nampak ke tuan-tuan maksud saya di sini? Tadi bila saya berbincang dengan kawan-kawan saya yang beragama Hindu, tujuan saya bukanlah hina agama dia, bukanlah condemn agama dia. Kita berbincang untuk mencari kebenaran dan nak mengajak mereka kepada Allah na'budu illallah. Itu matlamat kita, insya-Allah. Sebagai satu lagi ayat, satu lagi mantra dalam kitab Hindu yang cukup menarik. Ini terdapat dalam kitab Brahma Sutra of Hinduism yang berbunyi Ekam Braham Dwitya Nasti Nina Nasti Kinchan.
Beguan eki he, dusran nagi he, nahi jora binahi. Yang bermaksud Tuhan adalah satu. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak sama sekali tiada. Kalau saya terjemahkan ini dalam bahasa Arab, bunyinya ialah la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nampak ke? Bila bagi saya dalam peristiwa Isra' Miraj, bila ada perjumpaan Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lain, itu juga membawa kepada kita satu tanggungjawab pada kita untuk berdakwah kepada umat-umat yang nabi-nabi dulu, termasuk berdakwah kepada non-Muslim pada hari ini. Boleh faham maksud saya ke? Kita ada satu tanggungjawab untuk berdakwah dengan yang bukan beragama Islam. Saya tambah sikit lagi. Kalau kita berjumpa dengan orang Sikh sebagai contoh, dalam agama Sikh pun percaya Tuhan adalah satu. Kitab suci bagi agama Sikh dikenali sebagai Adi Granth Sahib. Adi Granth Sahib, itulah nama kitab bagi agama Sikh. Dan kalau kita buka Adi Granth Sahib, muka surat yang pertama, dia ada Japuji nombor 1, dikenali sebagai Mul Mantar, dan dalam bacaannya ialah Ek Onkar Satnam Kata Pura Nibaur Nivir Akal Murad Ajuni Saibang Guru Prasad. Ek Onkar bererti Tuhan adalah satu. God is one and only. Satnam, namanya adalah yang benar, kebenaran. Jadi persamaan-persamaan seperti inilah yang saya akan cari dan saya jumpa dengan sahabat-sahabat yang bukan beragama Islam. Ada juga agama-agama kepercayaan yang tidak tertumpu kepada ketuhanan. Maka saya akan cari persamaan-persamaan yang lain. Kita ambil contoh, kalau dalam agama Buddha, kepercayaan mereka adalah kepada Four Noble Truth: dukkha, samudaya, nirodha, magga. Mereka percaya dalam dunia ni ada dukkha, kedukaan, macam bahasa Melayu dukkha, dari suffering in the world. Dukkha ini disebabkan oleh keinginan manusia, the desire. Jadi kalau tak mau dukkha, kena buang desire. Macam mana cara nak buang desire? Mereka akan ajar, you have to follow 8-fold path. Apa itu 8-fold path? Jalan 8 lapis. Right view, right thought, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. Ini 8 perkara. Dan saya akan bagi tahu mereka, dalam agama Islam pun memang diajar 8 perkara ini. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam Islam ajar tak the right view, pandangan yang betul, the right thought, pemikiran yang betul, the right speech, kata-kata yang betul? Ada? The right view, right thought, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness. Semua ini diajar dalam agama Islam. Dan kalau kita tengok orang-orang Cina di Malaysia ni, mereka percaya pada agama Buddha, campur Taoism, campur Confucianism. So dalam Taoism pula, kalau kita jumpa dengan mereka, mereka akan percaya pada konsep yin dan yang, dan mereka percaya kepada konsep Tao. Saya pernah berjumpa dengan Presiden agama Tao se-Malaysia dahulu, dan dalam perbincangan cara peribadi, saya minta dia ceritakan kepada saya apa itu Tao. Dia kata Tao adalah sesuatu yang akal manusia tak boleh nak rangkumi. Saya tanya dia, Tao ni ada rupa ke? Dia kata tak, Tao tak ada rupa. Dia kata Tao adalah maha berkuasa, paling berkuasa itu Tao. Tak ada apa-apa lebih berkuasa daripada Tao. Saya tanya dia lagi, Tao ni ada tangan ke kaki ke? Dia kata tak ada. Tao tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada rupa. Saya tanya lagi, Tao ini lelaki ke perempuan? Dia kata Tao tak ada jantina. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nampak ke? Maka saya bagi tahu dia tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dalam agama Islam. Dan di sini kita cari persamaan yang ada.
Dan seterusnya, kalau kita lihat tentang Confucianism sebagai contoh, antara nilai-nilai dalam Confucianism adalah filial piety, hubungan antara anak dengan ibu bapa, hubungan antara rakyat dengan raja, hubungan antara orang muda dengan orang tua, hubungan antara suami dan isteri dan yang sebaya sama umur. Dan sebagai contoh, Islam pun dah ajar semua ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bila saya bincang dengan mereka tentang konsep ini, saya lihat ada banyak persamaan. Saya bagi satu je contoh di sini. Mereka mengatakan hubungan rakyat dengan raja, raja bekerja untuk rakyat dan rakyat taat kepada raja. Dalam agama Islam, tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya salah tolong betulkan saya balik. Apa yang saya faham dalam agama Islam, seseorang pemimpin itu adalah satu amanah bagi dia sebagai pemimpin. Pemimpin tu dia buat kerja sebenarnya, dan orang yang dipimpin mereka taat kepada pemimpin. Betul ke tuan-tuan? Betul? Jadi ini antara persamaan nilai-nilai yang saya akan bawa kepada orang-orang yang bukan beragama Islam. Dan daripada bila berbincang persamaan-persamaan, mereka akan rasa selesa, dan mereka nak bincang lagi, dan mereka tidak lihat ini sebagai satu penghinaan kepada agama mereka. Cuma satu dua perkara peringatan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita di Malaysia ni negara majmuk, pelbagai agama, pelbagai kaum, pelbagai budaya, adat dan sebagainya. Menjaga sensitiviti agama ni sangat penting. Kita nak jaga keharmonian hubungan antara kaum dan juga antara agama. So dalam perbincangan kita, jangan sekali-sekali kita memaksa mereka untuk percaya dengan tafsiran kita. Kita pun tak suka kalau ada orang lain yang bukan beragama Islam mengambil ayat Al-Quran dan memaksa tafsiran mereka kepada kita. Boleh faham maksud saya ke? So perbincangan ini perlu dilakukan dalam suasana saling hormat, menghormati antara satu sama lain, insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kami daripada NGO Global Unity Network, dan kami memang adakan kursus-kursus untuk perbandingan agama, bagaimana kita nak berdakwah dengan orang-orang yang bukan beragama Islam tetapi secara harmoni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ada kursus yang akan datang. Saya cuba tengokkan tarikh dia ya, tuan-tuan dan puan-puan. Pada bulan Mac nanti, pada 25 dan 26 Mac, 25 dan 26 Mac nanti, insya-Allah kami di Unity akan adakan kursus selama 2 hari, daripada pukul 8.30 pagi sampai pukul 5.30 petang. 2 hari, Sabtu dan Ahad. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk ikuti kursus ini, bolehlah ambil nombor telefon berikut. Saya bagi nombor telefon berikut. Kalau ada handset, boleh ambil nombor terus. Kalau ada buku nota, boleh buat catatan terus. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah bersedia, saya bagi nombor hubungan. Sudah? Baik. 018229068 kaunter 3. Okey, saya ulang sekali lagi. 018229068. Nama Puan Aisyah. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk ikuti kursus ini, boleh hubungi Puan Aisyah. Dan kursus ini pada 25 dan 26 Mac akan diadakan dalam waktu bulan Ramadan. Tak salah kan buat kursus bulan Ramadan? InsyaAllah. Baik, jadi setakat ini saja masa mengizinkan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan satu lagi berita kepada tuan-tuan dan puan-puan, kursus-kursus dakwah ini insya-Allah kami dalam proses menyediakannya dalam bentuk e-learning. Sebab saya faham bukan semua orang ada kelapangan masa nak hadir kursus secara fizikal selama 2 hari dan sebagainya. So kita buat kursus-kursus ini dalam bentuk e-learning, di mana anda boleh belajar di rumah.
mengikut waktu anda sendiri. Kita dah sediakan modul-modul dia, anda ikut je modul-modul dia insya-Allah. Dan kalau anda ikuti modul-modul yang diberikan dan ikuti semua latihan dalam modul tadi dalam masa 4 bulan, insya-Allah anda sebenarnya sudah berdakwah dengan non-Muslim. Bukan hanya sekadar belajar cara-cara dakwah, tak ada. Dia sekali dengan praktikal. Ada praktikal sekali, anda sudah pun berdakwah dengan non-Muslim, insya-Allah. Jadi brothers and sisters, kita sebagai orang Islam hari ini, kita ada tanggungjawab untuk menyampaikan dakwah bukan saja sesama kita Islam, tetapi juga kepada orang-orang yang bukan beragama Islam. Dan saya pasti bila kita berdakwah, pelbagai persoalan mereka katanya, insya-Allah kita dah berikan formula-formula dan contoh-contoh jawapan dalam kursus yang kita maksudkan tadi. Ada rezeki kita jumpa lagi di lain masa, insya-Allah. Dan kita sudahi dengan tasbih kifarah dan juga suratul Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala ladzina amanu wa amilus solihati, tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.